kelas kita boleh dapatkan rakaman video ni daripada admin kita lah. Okey, pada masa yang sama saya akan mutekan juga seperti biasa mikrofon kita supaya tidak ada gangguan daripada luaran ya. Dan masih ada lagi rakan-rakan saya yang tengah masuk ni, nanti Puan Haja Zabidah akan bantulah ya, masukkan kawan-kawan kita yang baru memasuki kelas ya. Saya terus kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan skrin dan sebelum tu saya mulakan dengan doa lah seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alin iftah qulubana futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana وتلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Kali ini masih lagi mengaturkan kita selepas cuti 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Ya, kita akan menyambung kembali untuk menyudahi perbincangan kita kepada ayat ke-10 surah Al-Baqarah tu. Ya, dan minggu lepas Jumaat kita telah pun memulakan perkongsian ya kepada kalimah walahum azabun alim ya. Sekarang saya kongsikan skrin seperti biasa. Ya, itu tuan-tuan lihat di skrin saya telah kopikan kerja kita minggu lepas. Kita telah membincangkan ataupun menerangkan kalimah walahum azabun alim tu. Kita ambil walahum dulu, kemudian apa kita buat minggu lepas, kita pecahkan pada komponen asal dia ya. Komponen sebelum membentuk walahum tu kita boleh pecahkan, iaitu komponen waw, komponen la dengan komponen hum ya. Ini bila kita buat format ni tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita nak berkongsikan apakah komponen-komponen asal sebelum dia bergabung ya. Ada tanda campur tu maknanya belum bergabung. So sebelum dia bergabung, dia mempunyai status yang default, yang asal ya. Jadi contohnya waw ni waw harfun, lam tu lam harfun jar ya. Kemudian hum tu ialah isim dhamir yang marfu ya, dia belum lagi majrur. Apabila dia bergabung la dengan hum, baru dia bertukar pada i'rab yang majrur. Itu yang dimaksudkan dengan komponen ya. Tujuannya kita supaya kita mengetahui apakah komponen asal dia tu bentuk apa, status dia apa sebelum dia bergabung ya. Perbincangan itu telah kita lakukan minggu lepas hari Jumaat, dan kita telah pun simpan ya. Kita telah simpan dia. So sekali nak kongsi lagi balik dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini simpanan yang kita telah lakukan hari Jumaat dulu, iaitu kita telah menerangkan setiap komponen. Ada 3 komponen di sini, iaitu pertama sekali komponen waw. Waw ni kita tahu waw adalah kalimah harfun, dan waw di dalam Al-Quran banyak jenis ya, banyak jenis. So salah satu daripada jenis waw ialah dipanggil waw sababiyah ya. Waw ni ada waw atifah, ada waw istinafiyah, ada waw khaliyah, ada waw ma'ah, waw bersama sesuatu ya, dan ada waw al-qasam. So banyak waw di dalam Al-Quran. So kita perlu kenal dia dalam konteks ayat tu ya. Bila kita mengaplikasikan,
kita kena mengenal dia dalam konteks ayat. Ya, so dalam konteks ayat ni dia berfungsi sebagai penyambung, tapi bukan hanya penyambung. Dia juga berfungsi sebagai merelatekan, ya, mengaitkan dengan hasil satu fenomena. Ya, dia apabila dia mengaitkan dengan hasil ataupun outcome, bahasa Inggeris dipanggil outcome lah. Ya, hasil satu fenomena menyebabkan satu fenomena berlaku, itu dipanggilkan waw sababiyah. Kalau dia tak ada perkaitan hasil ataupun outcome daripada sesuatu, itu dipanggil waw istinafiyah saja, ya, dia menyambung saja cerita itu. Ya, dalam surah Yasin nanti kalau kita berkongsikan surah Yasin, tuan-tuan akan lihat banyak kes waw sababiyah, ya. Jadi dengan adanya waw sababiyah, dia menunjukkan sesuatu itu berlaku disebabkan berlakunya sesuatu fenomena ataupun event sebelum itu. So begitu je dalam konteks ini, ya. Waw ni walahum azabun azim alim ni, kenapa dia ni diberikan kepada mereka, ya, azab tu mesti ada sebab dia. Dan sebabnya adalah di ayat yang sebelumnya, di perenggan sebelum tu, yang menyebabkan dia diazab, ya, diberikan azab yang pedih, iaitu dinamakan waw sababiyah. Kemudian lam adalah harfun jar, iaitu kata sendi, ya. Kata sendi yang memberi arti bagi. Waw tadi makna dia dan lah. Dan hum adalah isim dhamir ghaibun, ya. Ghaibun, orang ketiga muzakkar jamak, yang majrur ni kalau dia sudah bergabung, ya, tetapi sebenarnya asal dia ialah marfu', ya. Sebelum dia bergabung tu sebenarnya marfu'. Apabila dia bergabung dengan la tu, barulah dia menjadi majrur, ya. Majrur dan makna kepada hum ialah mereka, ya. Sebab dia ni orang ketiga, dipanggil Arab, dipanggil ghaibun. Itulah penerangan kepada tiga komponen, ya. So setelah kita kenal komponen-komponennya, jadi kita sekarang ni boleh menerangkan kalimah walahum tu dalam bentuk ayat, ya. So menerangkan sesuatu kalimah tu, yang terbaik sekali ialah tuan-tuan membentuk ayat dia, ya. Kadang-kadang kita ada juga dalam latihan, rakan-rakan kita kelas intermediate tu, dia buat buat bullet, ya, boleh. Tapi kalau yang terbaiknya buat dalam bentuk ayat, menceritakan, menerangkan tu dalam bentuk ayat. So hari ni yang tu kita nak buatkan, ya. Okey. Jadi saya pergi ke leksi logos tadi. Sekarang ni kita bahagian apa? Penerangan kalimah walahum, ya. Kalimah walahum ni dulu, dia ada 3 kalimah. So kita mulakan dengan walahum sebab kita dah pecahkan komponen tu kepada 3 komponen. Dah kenal 3-3 komponen tu. Sekarang ni kita menerangkan kalimah itu sendiri, iaitu walahum. Jadi kita terangkan dengan menerangkan komponen-komponen yang ada, iaitu waw ni kita telah lakukan minggu lepas tu, kita nyatakan, ya. So macam mana cara kita nak menerangkan waw, ya? Waw kita tuliskan nama dia, iaitu al-waw, al-wawun. Asal dia ialah al-wawun, ya. Lam yang qamariyah, ya, alif lam ta'rifah, lepas tu waw, wawun ialah waw alif waw. Itu ejaan dia untuk apa? Kalimah waw. Harfun waw tu ejaan dia ialah al-wawun. Al-wawu. Bila ada alif lam ta'rifah, ya. Jadi okey, elok lam ni kita tandakan sukun lah, ya, untuk membezakan. Kalau abjad yang sukun tu kita tandakan, ya, sukun. Begitu kalau dia ada tasydid, kita tandakan tasydid dan sukun, ya. Tapi kalau baris tu tak payah, ya. Sebab dia bukannya kalimah Quran. Kalau kalimah Quran kita bariskan, ya. Tetapi al-waw bukannya kalimah Quran. Kalimah Quran ni macam ni, waw yang berbaris atas, ya. Ini ialah nama dia, ya. So kita tidak payah bariskan, tapi kita tandakan yang mana yang kalau sukun tu, supaya dia memberi impact pembacaan dia
al, ya, al-wawu. Dan al-wawu ni kita kata dia al-wawu as-sababiyah. Ya, jadi okey, kita dua kalimah as-sababiyah, iaitu lam ni kita tidak tanda sukunkan dia sebab bersabit dengan sin yang bertasydid. Sim adalah huruf syamsiah, ya. Jadi lam tidak ditandakan sukun. Di sini lam disukunkan sebab wa adalah huruf qamariyah. Jadi as-sababiyah, okey, ba ya ta, ba ya ta marbutah. Itulah hijaan kepada as-sababiyah yang mana sebelum ni kita tulis dalam rumi, ya. Ini rumi dia. Rumi dia W-A-A-W. Sebab apa ada dua A ni? Tuan-tuan tengok tadi sebab dia ada mat sini, ya. Mat, memanjangkan bunyi dia. Sebab tu kalau bila menulis dalam Jawi, kita kena letakkan dua A. A pertama adalah baris dia. A kedua ialah huruf mat alif ni, ya. Jadilah apa? Wawun, ya. Asal dia rumi ni ialah sebab sini kita tidak tulis alif lam ta'rifah, ya, secara umum, ya, wawun, tapi kita menulisnya dalam bentuk waqaf, ya, tak payah tulis un, ya. Kalau nak tulis un pun boleh juga, ya, tapi kita dalam keadaan waqaf. Sebab sababiyah ni pun dalam keadaan waqaf. Kalau penulisan original ialah sababiyatun. Itu original dia. Tapi kita waqafkan dia jadi sababiyah. Jadi waw sababiyah. Ya, dalam Jawi dia al-wawu as-sababiyatu. Itu kalau kita nak bariskan dia, ya. Jadi itu untuk menerangkan komponen pertama dalam kalimah waw ni. Ya, okey, ni waw ni sepatutnya kita berbaris, so kita tukarkan yang baris. Kalimah walahum. Okey, sambung. Kedua apa? Lam ni, ya. Lam adalah, so kita dalam penerangan, ya. Dalam penerangan dia, bila dia sudah bergabung, kita tak gunakan dan, kita gunakan dengan, ya. Jadi al-waw sababiyah dengan harfun jar lam tu, ya. Okey, kalau kita nak bracket kan lagi cantik lah. Yang as-sababiyah ni merujuk kepada waw ni. Itu cara penerangan yang lebih kemas, ya. Ya, kita berikan kalimah yang kita maksudkan dalam penerangan tu supaya dia jelas. So al-waw sababiyah tu yang mana? Waw yang berbaris atas yang ni, komponen tu. Kemudian kita letakkan dengan. Dengan kena gunakan leksi logos yang Jawi, ya. Saya dah buka leksi logos yang kedua sini, ada dua leksi logos. Kalau tuan-tuan lihat on the screen tu, ada dua. Satu yang Arab, satu lagi yang ni ialah Jawi. Jawi ni untuk apa? Untuk menulis ayat-ayat Jawi Melayu, ya, Jawi Melayu. Sebab apa ni? Ada setengah daripada keyboard, bukan keyboard, key lah, kunci dia tu, untuk kekunci bahasa Melayu dia tidak ada dalam Arab. So kita kena pergi pilih Melayu, ya. Tengok atas ni saya dah pilih Jawi. Ya, kepada tuan-tuan yang tak familiar macam mana nak pilih Jawi ni, tuan-tuan tekan di sini saja, select language ni, ya. Dia ada Jawi. Sini mana ni, Jawi. Pilih yang ni, ya. Pilih Jawi ni. So maknanya keyboard sekarang ni boleh dituliskan tulisan Jawi Melayu, ya. Dengan bukannya Arab. So dengan kita kena buat di keyboard Jawi, leksi logos multilingual keyboard bahasa Jawi lah, ya. So kita tulis dengan dal, nga, dengan non. Itu dengan. So bila kita sudah type di sini, kita boleh copy dia bawa ke keyboard yang Arab ni, ya. Nak copy dia senang je. Apabila tuan-tuan sudah menaip dia, tak payah nak highlight macam tu, tak perlu, ya. Sebab copy box ni dia tekan saja. Bila tekan dia, so automatically dia akan highlight dan copy. Itu yang senangnya kita menggunakan keyboard ni, ya.
keyboard ni ada minggu lepas ada peserta bertanyakan mana lebih kemas gunakan keyboard Lexlogoth ni ataupun komputer punya screen keyboard, ya. Pengalaman saya yang ni lebih friendly lah, dan di banyak feature-feature yang komputer screen keyboard tu dia tidak ada, ya. Particularly nak membariskannya mungkin dia akan lambat sikit lah. Yang ni kita boleh gunakan dengan baik, ya, sebab untuk membariskan tu, ya, dia sudah sediakan, ya, dalam keyboard Arabik lah, ya. So kita buat bila kita copy, kita pergi ke Arabik tadi, tampal saja kat sini. Ini format dia, ya, format yang telah diaturkan oleh QHS Academy untuk pelajar-pelajar QS Academy, ya. Jadi kalau nak bertanya tentang ni, jangan pergi tanya orang lain, ya, sebab orang lain dia tak tahu menahu, ya. Jadi kalau nak apa-apa hal yang tak faham, kena tanya QHS Academy, ya. Ya, itu adab belajar, ya. Kalau kita tak faham sesuatu tu, jangan pergi tanya orang lain. Dalam pemerhatian kita, ini salah satu daripada adab belajar yang saya lihat kita kena perbetulkan, ya. Sebagai contoh, katalah kita panggil ustaz, ya, buat kuliah dan kita mendengar syarahan ustaz. Ni kita divert sikit, ya, untuk perhatian kita. So kita dengarlah kuliah ustaz ni, lepas tu kita tak faham, ya, kita tak faham apa ustaz tu cakap. Masa tu dia tak tanya ustaz tu. Ini selalu saya lihat. Dia tanya bila ustaz lain datang, ya. Ustaz lain datang beri syarahan tajuk lain, tak ada mengena dengan ustaz yang pertama tadi. Kemudian dia bertanya ustaz yang kedua tentang syarahan ustaz yang pertama. Ini tuan-tuan dan puan-puan, ingin saya kongsikan dari segi adab, dia tak berapa tepat. Itu bukan caranya. Dalam Quran kata fatabayyanu, dapatkanlah keterangan yang daripada sos dia, ya. Fatabayyanu ni mana kita nak menerangkan sesuatu tu, jangan pergi tanya orang lain. Sebab kalau kita tanya orang lain tu akan beri pendapat dia, dan pendapat dia tu mungkin berbeza daripada pendapat ustaz yang pertama, yang ownership maklumat tu bukan yang kedua, ustaz yang pertama tu. Jadi kita kena clarify dengan ustaz yang pertama tu, ya. Begitu juga dalam kes-kes kaedah yang dibawa oleh QHS Academy ini, banyak kaedah kita introduce ataupun memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu kaedah kita bangunkan sebab kita faham ini satu kaedah yang boleh membantu kita. Jadi kita bangunkan begitu rupa. Sistem dia, konsep dia, filosofi dia ada, ya. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, jangan pergi tanya orang lain, ya. Jangan pergi tanya ustaz lain. Dia mungkin tak terlibat langsung dengan format yang ni, macam penerangan kalimah ni. Mungkin dia tak terlibat, jadi dia mungkin ada idea dia sendiri, ya. Dan kalau dia menjawab, so dia akan menjawab dengan cara dia, ya. Dan kita akan dapati kadang-kadang cara dia akan berbeza lah, ya. So yang terbaik ialah fatabayyanu, maknanya tanya dengan tenaga pengajar kita lah. Kalau sesiapa yang mengajar tu, tanya dia, jangan tanya orang lain, ya. Itu yang pertama sekali. Kalau lepas tu nak tanya orang lain selepas bertanya kepada sumber yang betul, itu tak mengapa. Itu cuma nak melihat ada perbezaan pendapat ke tidak. Tapi source yang pertama ialah first hand, ya. Orang kata first hand information tu mesti daripada guru-guru ataupun pensyarah yang memperkenalkan konsep itu. Itu yang penting, ya. Okey, begitu. Kat sini contohnya, dalam proses kita menerangkan kalimah, dia ada step-step dia, ya, dan ada metod dia, dan ada format dia. Yang tu yang kita nak faham, ya. Kalau tak faham, kena tanya kita dulu, ya. Kenapa kita gunakan dengan bukannya dan, ada filosofi dia. Filosofi bahasa Melayu dia kefalsafah lah, ya. Okey, so sebab dia sudah bergabung, kita gunakan dengan. Kalau kita menerangkan komponen, kita tak gunakan dengan, kita gunakan dan.
Jadi automatically bila kita tengok dengan dan tu, dia ada sebab. Dia akan memberi maklumat ya yang dalam konteks dia. Ya. Okey. So dengan apa? Lam. Ya, lam yang ni ya. Yang ni lah lam ni. Ya, okey. So lam tu kita terangkan dia lah ya. Lam kita boleh eja lam tu, dan tuan-tuan kena belajar mengeja ya. Sebab tu 27 hari bulan ni kita buat workshop menggunakan leksilogoh ni. Nanti praktis ya sebanyak yang mungkin, mahirkan sebab leksilogoh ni very powerful ya. Kalau tuan-tuan boleh mahirkan dia, is very powerful tool ya. Walaupun ada kekangan limitation dia, tapi cukup untuk kita yang mula mengenal bahasa Arab Al-Quran ni ya. Jadi belajar mengeja, gunakan leksilogoh ni untuk menaip dia ya. Jadi lam ejaan dia macam mana? Mula dengan hamzah wasal, lepas tu lam yang pertama, dia ada lam yang kedua, sebab lam adalah huruf syamsiah ya, dia ada tasydidkan dia. Lepas tu alif dengan mim, itu ejaan lam ya, kita panggil al-lamu. Al-lamu ya. Jadi lam ni kita panggil lam apa? Harfun jar. So masukkan harfun jar. Ha ra dengan fa. Lepas tu jim ra. Dia sebab ra tu ada 2 kali ya. So ra tu tasydidkan dia. Jangan tulis jar ya. Jar tu bukannya untuk harfun dia. Jar tu adalah untuk pertalian dia. Ya, dia ada beza dia. Jarun dengan jarun ada bezaan ya, konteks kalimah tu. Jadi lam yang kedua ni, iaitu yang ni, kalau saya boleh kongsikan apa yang kita tengah bahas sekarang ialah lam mana? Lam ini ya, yang dalam kalimah ya, bukannya dalam komponen. Kalau dalam komponen kita tulis dan, sekarang ni kita bukannya nak menerangkan komponen, komponen kita dah buat yang minggu lepas tu ya. Sekarang ni kita nak menerangkan kalimah tu. Jadi lam ni kita panggil al-lam harfun jar. Ya, dan kita bracket lah, masuklah lam tu supaya kita faham yang mana yang kita bahaskan ialah masuk bracketkan dia. Ya, iaitu lam yang baris atas ni ya. Tuan-tuan boleh copy sini saja. Yang itulah yang kita masukkan sekarang, masukkan dalam bracket tu. Lepas tu close bracket. Ya, tutupkan dia. Itulah. Tadi wow kita letak di sini selepas kita menerangkannya. Kemudian lam apa dia? Adalah al-lam harfun jar ya. Kalau ada space tu tuan-tuan buangkan, tak perlu space yang berlebihan. Lepas tu komponen ketiga ialah home. Komponen ketiga ialah home. Kita masukkan dengan, bukannya dan ya, sebab dalam kalimah tu dia sudah bergabung, kita menggunakan dengan. Okey. Dengan, ini format ya. Nak menggunakan dan boleh, tapi dia tak tepat pada format ya. Sebab dia ada filosofi dia, falsafah dia ya. Okay, kita gunakan dengan, maknanya dia dalam konteks sudah bergabung. Jadi home ialah isim, ismun, ija dia hamzah wasal. Pastikan jangan gunakan hamzah qata' ya untuk isim. Isim ialah hamzah wasal, sim dengan min, itu dipanggilkan ismun ya. Dan ismun ni adalah apa dia? Kita dah terangkan dalam apa, dalam screenshot dulu. Isim dhamir ghaibun muzakkar jamak yang majrur ya. Jadi itu yang kita nak tuliskan dalam jawinya pula ya. So tuan-tuan kena mahir dua-dua ya. Jangan rumi saja dan jangan jawi saja. Dua-dua ni akan membantu. Sebab tu kita namakan program kita ni simbiotik. Ya, apabila kita memahami banyak aspek-aspek yang berlainan tu akan membantu ya. Dan kita akan dapati proses pemahaman kita akan lebih baik. Itu dinamakan simbiotik. Okey, dengan isim dhamir dot mim ya ra ya, ada ya tu bermakna kalau kita jawi kita kena ada 2 ai. Sorry, kalau rumi ya. Kalau rawi dot
dot, baris atas bunyi dha, bukannya dha, ya. Jadi dalam rumi apa kita buat menulis, jangan tulis DHA. So kita tulis DHO. Itu sebab kita gunakan O, sebab bunyi dia dha, bukannya dha. Ya, kalau kita tulis A, dia akan jadi dha. Banyak rujukan-rujukan ataupun bahan-bahan yang kita lihat sekarang, kalau pergi internet semua tu kita tengok ditulis A. Bagi saya, bagi QHS, ya, QHS itu tidak berapa tepat. Itu kaedah QHS. Jadi kalau tuan-tuan nak bertanya, jangan pergi tanya orang lain, ya, kenapa guna O. Sebab itu kaedah QHS. Fatabayanu tadi, konsep fatabayanu, kena tanya saya. Ya, kena tanya Hajah, Hajah Noh Hayati. Ya, tanya Dr. Jalilah dan sebagainya yang bersama dengan QHS, ya. Kalau tanya orang lain dia akan jawab lain lah, ya. Itu dan konsep fatabayanu, tuan-tuan kena faham, ya. Okey, begitu juga menulis ghaibun, ya. Ghaibun bila rumi dia ghain yang berbaris fathah, bunyi dia gha, bukannya ra. Kalau kita dalam menulis ra, a dia jadi ra. Ra bukannya sifat, ya. Bunyi kepada ghain, dia bunyi dia gha, jadi tuliskan dengan o, ya. So bila kita menuliskan rumi, kita pastikan ejaan dia pun mengikutlah, selaras dengan rumi dia. So rumi dengan jawi kalimah Arab ni kena selaraskan, ya. Okey, so dia adalah isim dhamir ghaibun, jadi ghain, kemudian ada a itu sebab apa? Ini ada a ni kerana dia ada mad dalam jawi dia. Dipanjangkan 2 harakat. Ya, so dia ada mad, so diikuti dengan mad. Ghaibun, ya. Lepas tu i itu ialah hamzah qata', ya. Ambil hamzah qata' yang berkaki ya ni. Sorry, dia patutnya selepas yang ni. Ya, lepas tu ba ni ialah yang dhammatain. Jadilah ghaibun. So kalau kita menulis ghaibun, jadi alif bertemu dengan hamzah qata', kita kena tukarkan pada alif yang ada tanda panjang yang ni. Itulah sebab dia akan meraihkan aspek tajwid dia sekali, ya. So penulisan soroh nahu dengan tajwid ni kita padukan sekali, ya. Jangan asing-asingkan. Yang tu kita namakan simbiotik, sebab ya 3 komponen ni dia sebenarnya membantu untuk kita mengenal kalimah Arab ni, ya. Jadi dia isim dhamir ghaibun ni ialah orang ketiga, dan jantina dia ialah muzakkar, mim zal kaf yang bertasydid dengan ra, muzakkar, ya. Dan hum adalah untuk kategori yang ramai, iaitu jamak. Kita masukkan jamak, jam'un. Asal jamak tu ialah jam'un, ya. Okey, dan i'rab dia apa? I'rab dia sebab dia dah bergabung dengan harfun jar, i'rab dia mesti majrur. Ya, no, apa orang kata tu, no ada status, dia mesti majrur sebab lam harfun jar. Itu undang-undang, ya, pertalian di antara harfun jar dengan isim selepasnya mestilah majrur, ya. So kita boleh masukkan yang, ya, jamak yang majrur. So yang dia tidak ada dalam bahasa Arab sebab dia melibatkan nga, ya. Nga kita pergi ke Melayu lah, buka Melayu tu, Melayu Jawi, dan tekan type ya dengan nga, kopikan dia semula, pergi ke Arab punya keyboard, tampal dekat situ yang majrur, ya. Majrur mim, jim, ra, waw, ra. Itu lengkap, ya, untuk penerangan kepada kalimah, ya. Kalimah, komponen-komponen yang telah pun bergabung membentuk kalimah walahum, ya. Dan yang akhir sekali kita masukkan apa? Apakah yang dimaksudkan dengan isim dhamir ghaibun muzakkar jamak yang majrur tu? Kita masukkanlah hum ni.
komponen tadi supaya kita jelas. Yang kita bincangkan tu, kita maksudkan yang ini. Ya. So ada 3 komponen. Wow, la dengan home. Ya. Itu cara kita menerangkan kalimah. Ya. Sebelum kita membuat membuat pembentukan kalimah, ya. So nanti kita akan terangkan macam mana pembentukan kalimah berlaku kepada kalimah walahum. Dia sedikit berbeza dengan kalimah-kalimah yang lain, ya. Pembentukan kalimah ni dia ada 2 approach, ya. Satu approach menggunakan 3 huruf akar. Ada satu approach pendekatan dia tidak menggunakan huruf akar, ya, kerana sekiranya kalimah-kalimah tu adalah digabungkan oleh komponen asalnya yang membabitkan harfun dengan isim-isim yang tertentu, iaitu isim yang mabni. Ya. Kalau isim mabni dengan kalimah harfun, dia tidak, ya, dia tidak melibatkan huruf akar, kata dasar, kata terbitan, semua tu tidak terlibat. Itu kita akan terangkan sekali besok pagi, ya. Sekarang ni kita sudah sampai ke hujung sesi perkongsian kita pagi ni. InsyaAllah ada sikit apa nama as-sababiyah tu, ada lagi sakdah atau ya tu. Apa dia? Ada sakdah lagi satu. Sababiyah. Sababiyah. Daripada Kalau korpus itu. okey, kalau ada itu kita tasydidkan dia. Itu tasydid, sorry. Ada tasydid ke? Ya, ada tasydid. Okey, ya. So bermakna ada 2 ya di situ dan kita masukkan tasydid. Okey, tasydid kita kena pergi ke tasydid, masukkan tasydid lah. Yang tasydid kita tandakan, ya, sebagaimana sim tu tasydid. As-sababiyatu, ya. Okey. Terima kasih tuan tuan besar kita, ya. Inilah input-input dalam perkongsian yang kita boleh tambah nilai, ya, dalam dalam perbincangan kita. Okey, ya. Kita sudahi dulu perkongsian kita hari ini dan kemudian kita akan sambung besok. Yang ini kita simpan dia, ya, supaya kita dapat menyambungnya. Di mana kita simpan tambah je simpanan semalam, kopikan dia, pergi kepada Word ni, ya, kita pergi ke bawah lah, tambah di bawah sajalah, kopi bahagian tu je lah. Jadi termasuk yang hari ni, ya, dan jangan lupa nak save kan, ya. Kalau kita dah kopi lupa save, nanti dia hilang. So save kan dia. Okey. Maknanya sekiranya kita nak guna pakai bahan yang sama, ya, dah kita ada bahan tu untuk diguna pakai untuk pagi besok. Pada masa yang sama, yang dia ada leksi logo tadi, kita boleh simpan dia, ya. Tuan-tuan tengok sini tulisan dia halus. Ya. Macam mana nak beza waw sababiyah dengan waw haliyah? Konteks dia. Kalau haliyah, dia bukannya menghasilkan sesuatu, tidak. Sababiyah ialah keadaan. Haliyah, ya. Haliyah ialah keadaan. Okey, cuba kita tengok ayat ni, ya. Ayat Al-Baqarah ni. Dulu kita dah terangkan waw haliyah, ya. Cuba lihat perbezaan dia. Okey. Okey. Tengok di sini. Ini waw haliyah. Ya, wama yash'urun. Wama yash'urun, dan tidaklah mereka itu menyedari. So wama yash'urun ni, ya, ma yash'urun bukannya hasil daripada apa yang berlaku sebelum ni, tidak. Dia menunjukkan keadaan mereka dalam mereka melakukan perbuatan tu, mereka dalam keadaan tidak menyedari. Itu waw haliyah. Jadi kita waw ni kita tak terjemahkan sebagai dan. Kita letakkan sedangkan ataupun padahal. Jadi maknanya apa? Semasa mereka melakukan perbuatan sebelum tu, yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum tu, apa keadaan mereka? Ma yash'urun. Mereka tidak sedar pun. Jadi tidak sedar ni bukan hasil daripada ni. Ya, mereka menipu diri sendiri itu bukannya menyebabkan mereka tak sedar, bukan.
Mereka memang keadaan tak sedar daripada awal lagi. Ya, mereka sentiasa tidak sedar. Itu dipanggilkan waw khaliyah. Ya. Tetapi waw sababiyah ialah menyebabkan sesuatu fenomena berlaku. Ya. Dengan disebabkan mereka dalam keadaan penuh dengan penyakit dalam hati ini, ya, keadaan mereka tu menyebabkan mereka tu Allah azab mereka. Sebab tu ia dipanggilkan waw sababiyah. Itu bezanya sababiyah dengan dengan waw khaliyah. Berbanding Maksudnya walahum azabun waw yang alim. menyebab Ha? waw yang apa sababiah ni dia sebab lah. Sebab. Yes. Dia ada sesuatu menyebabkan sesuatu. Melayu pun Yang kata hal ni, ha, yang hal ni Prof, ya. selalu dekat depan macam kita dah habis wow cerita pasal sesuatu, lepas tu kita nak mulakan yang baru tu wow haliah juga ke? Maksudnya dia Bukan nak sebab nak memulakan yang baru, ya. Sebab ayat tu nak menerangkan keadaan mereka. Sebab itulah waw haliyah tu. Ayat ni sebenarnya sudah cukup. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum ni ceritanya dah lengkap ni. Tetapi Allah nak tambah lagi dengan menerangkan keadaan mereka tu macam mana. Jadi tambah dengan wa ma yash'urun, maknanya dia nak menerangkan keadaan mereka dalam masa mereka melakukan perbuatan-perbuatan, ya, dalam perenggan ayat sebelumnya. Itu dinamakan waw khaliyah. Yang ini yang wa ma yash'urun ni waw haliah. Waw haliah kan? Okey, yang walahum waw ni azabun waw asim haliyah ni lah. saya rasa saya dah faham yang sebab ni. Yang Ya. waw haliah ni kadang-kadang dia dipangkal ayat macam dah cerita ayat lain, nak masuk ayat yang ceritaan yang baru tu waw haliah juga ke? Itu istinafiah. Oh, istinafiah. Dia menyambung cerita. Habis satu cerita, kemudian nak Confuse banyak sambung sangat. cerita lain. Itu waw istinafiah dipanggil. Istinafiah. Dia bukan menerangkan keadaan, ya. Dia nak habis satu cerita, dia nak cerita satu lain. Contohnya apa di sini, ya. Okey. Macam ni lah, ya. Okey, sekarang ni Allah dah habis cerita tentang orang kafir. Ayat 6 dan 7 ni mencerita tentang orang kafir, ya. Lepas tu Allah nak tambah lagi cerita tentang orang musyrik pula. Munafik. Orang munafik. Jadi ini cerita baru. So cerita baru tu dia bukannya keadaan kepada cerita yang pertama, tidak. Dia tak ada kena-mengena, dia menambah cerita. Ya. Jadi itu dipanggilkan waw istinafiah. Istinafiah. Okey, faham. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Bagi contoh sini, ya. Yang ni apa? Mana waw istinafiah kita kata hari itu ialah wa ma yakhda'una illa anfusahum, ya. Mereka cuba menipu Allah, ya. Kemudian tambah lagi satu cerita, tambah apa mereka buat. Mereka, Allah kata mereka menipu, ataupun tidaklah mereka menipu, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. So waw ni waw istinafiah. Dia menyambung cerita yang pertama ni, sambung dengan cerita yang kedua. Ya, so cerita yang ketiga ni bukannya istinafiah, ya. Dia adalah Kenapa dia bukan waw ataf? Bukan dia okey, ya, tiga-tiga ni semua waw ataf ni. Ataf tu nama generik, nama umum. bukan istinafiah kan? Tak, Bukan istinafiah. istinafiah pun salah satu daripada ataf. Oh pula. Ataf ni, kalau ataf ni ada, kalau dia waw atifah dia pun waw ataf, kalau istinafiah dia pun waw ataf, kalau dia haliah pun waw ataf. Ataf ni maknanya menyambung saja. Tapi konteks menyambung tu ada spesifik pula. Kalau penyambung tu bersama dengan koordinasi penyelaras, jadi ataf tadi akan jadi atifah. Okey, maknanya pecahan dia. Kalau penyambungan tu hanya dia menyambung saja, dia akan jadi istinafiah. Kalau penyambungan tu dalam bentuk keadaan, dia akan jadi haliyah. Jadi ataf ni apa tu?
the main topik dia, ya. Kumpulan besar dia dipanggilkan ataf. Ataf maknanya sambungan sahaja. Tapi pecahan dia ada 3. Okey. Atifah, Mhm. istinafiah Istiafiah, dengan haliah. haliah. Ha. Hmm. Sebab ataf ni bukannya waw saja, ya. Banyak Tak kalimah termasuk lain. sababiah. Tak termasuk sababiah, ya? Termasuk sababiah juga, yes. Sababiah pun mana dia? Itu sebab dalam 9 ni dia tak ada sababiah kan. Tetapi bila masuk ke 10 dia ada sababiah, yang ni pun ataf juga. Jadi ataf ni ialah sambungan. Sambungan tu kemudian kita lihat dia punya specific role dia. Ya, ada tak peranan dia yang lebih khusus. Dan kita akan namakan dia ataf dan sababiah. Ya, kalau Waw kita ada lagi waw qasam. waw qasam pun ada spesifik juga, ya. So waw qasam tu pun dia menyambung juga. Tapi kebanyakan waw qasam ni bermula daripada surah lah, ya. Jadi bila dia surah tu biasa wal asri contohnya dia mula itu waw qasam tu. Waw juga. Waw juga. Sebab tu kita kena kenal dia, setiap satu Waw tu sumpah, ada waw sumpah. waw sumpah. Ya, bila dia sumpah dia berperanan sebagai jazam sekali, ya. Dia akan memajzumkan kalimah selepasnya. Okey, tak apa, kita boleh sambung perbincangan kita besok, ya, sebab sekarang sudah 7.58, ya. Nanti ada rakan-rakan kita menunggu untuk kelas selepasnya, ya. So kita sudahi di sini dulu dan kita akan insya-Allah sambung. Tadi kita dah screenshot ke belum? Rasanya belum, ya. Kita jangan screenshot dulu. Okey. Dan dia simpan dalam screenshot tu. Kita boleh guna untuk sambungan perbahasan kita besok, ya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Kamal.